Berita buruk ini mau disampaikan untuk geng-geng Zahid Hamidi yang inginkan sangat PRU diadakan pada tahun ini juga. Walaupun sampai ke hari ini aku masih lagi cuba memikir dan menghadam apa sebenarnya sebab mereka nak PRU segera. Walhal bezanya hanya 2 bulan. Kalau nak kata timing sekaranglah yang tak tepat kerana beliau sedang menunggu keputusan di Mahkamah Tinggi berkaitan dengan kes perbicaraannya di Mahkamah Tinggi. Aku fikir timing yang paling tak tepat juga adalah pada waktu ini kerana Najib baru saja dimasukkan penjara dengan beberapa kes yang lain. Walaupun Zahid kata supaya penghasut tidak terus menghasut rakyat. Aku nak tanya satu soalan, apa yang dihasut itu? Apa perkara yang dihasut itu? Kalau benar itu hasutan, kenapa tak guna saja akta hasutan dan kenakan saja saman fitnah kepada penghasut-penghasut yang Zahid kata menghasut itu? Apa maksud menghasut yang Zahid katakan itu? Apa yang ditakuti sangat oleh Zahid berkaitan dengan hasutan-hasutan itu? Macam yang aku katakan tadi, kalau betul itu hasutan, silakan saman para penghasut yang Zahid katakan itu. Ataupun saman saja kerana mungkin itu adalah fitnah. Walau bagaimanapun, berita yang buruk untuk Zahid pada hari ini ada 2. Pertama, PRU ke-15 belum tentu dan aku rasa tak mungkin akan dibuat pada tahun ini. Walaupun keinginan oleh geng Zahid mahu sangat PRU diadakan pada tahun ini juga. Ini kerana pada pandangan aku, kalau kita ada duluan, pasti itu boleh dibuat semula. Buktinya, duluan sudah ada di Sarawak. Kerana dilanda pandemik COVID-19, PRN Sarawak telah ditunda beberapa bulan oleh yang di-Pertuan Agong. Jadi berlandaskan pada duluan di PRN Sarawak, aku fikir yang di Pertuan Agong dengan kebijaksanaan baginda juga boleh mengulangi keputusan seperti yang pernah dibuat dalam PRN Sarawak, yaitu baginda tuanku boleh mengisytiharkan darurat politik untuk seluruh Malaysia. Dengan pengisytiharan darurat politik ini, semasa mahunya geng-geng Zahid Hamidi nak sangat PRU, walaupun mereka kerajaan yang aku fikir tak pernah ada dalam dunia ini, kerajaan buat pembubaran segera, aku pun tak tahulah. Kalau di tempat lain, pembangkang yang nak sangat pembubaran disegerakan, tapi di Malaysia lain, kerajaan nak kerajaan supaya kerajaan bubar kerajaan. Itu peliknya. Yang di Pertuan Agong mempunyai kuasa budi bicara seperti di PRN Sarawak, iaitu mengisytiharkan darurat politik. Kerana pada waktu itu berlakunya kes ataupun penularan pandemik COVID-19. Saudara pendengar sekalian, kalau di Sarawak ada pandemik COVID-19, di Malaysia yang selalu berlaku dan telah dijangka akan berlaku, yaitu banjir besar yang selalu melanda pada bulan November dan Disember. Walaupun itu bukan pandemik, tetapi itu juga boleh mengancam nyawa. Buktinya pada tahun lepas telah dibuktikan sebanyak 54 nyawa telah melayang. Saudara-saudara sekalian, 54 nyawa telah melayang, telah terkorban oleh kerana banjir besar di Lembah Klang. Selain daripada itu, hampir RM6.5 bilion kerosakan ditanggung oleh negara kita. Itu belum lagi buat pilihan raya. Cuma saudara-saudara yang mahu sangat menyokong PRU pada waktu banjir, bayangkan tanpa ada pilihan raya pun, banjir boleh meragut 54 nyawa di Lembah Klang. Bayangkan kalau PRU diadakan pada waktu banjir besar dan rakyat diarahkan, dengan kata lain, mahu pula
keluar mengundi pada waktu itu. Adakah ada jaminan nyawa 54 itu tidak akan berulang lagi hilang? Ataupun adakah ada jaminan ia tidak akan bertambah? Pada pendapat saya, bilangan hilang nyawa ini akan boleh bertambah kerana pada waktu itu lebih bahaya, lebih besar banjirnya, bukan hanya melibatkan Lembah Kelang, tapi seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Banjirnya pula bukan dalam skala yang kecil, tetapi dalam skala yang besar. Kalau nak dikata menggunakan peralatan perahu bot dan sebagainya daripada kerajaan, aku fikir itu tidak mencukupi. Jadi tidak salahnya kalau kita menjangkakan yang di Pertuan Agong pasti akan mengisytiharkan darurat politik yang akan menggantung sebarang aktiviti melibatkan politik, termasuklah PRU 15. Jadi aku faham, aku mengharapkan, saya secara pribadi mengharapkan ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong mengisytiharkan darurat politik sekali lagi untuk seluruh Malaysia seperti mana yang telah pernah berlaku dalam PRN Johor. Selain daripada itu, saudara penuntun sekalian, yang kedua, selain mengisytiharkan darurat politik di seluruh Malaysia, Agong juga mempunyai kuasa untuk menyekat PRU pada musim tengkujuh. Ini dinyatakan sendiri oleh Lim Kit Siang. Pemimpin veteran DAP itu berkata yang di Pertuan Agong mempunyai kuasa budi bicara untuk menyekat pilihan raya umum akan datang jika ia diadakan semasa musim tengkujuh kerana ia mengancam keselamatan rakyat. Dalam kenyataan hari ini, Ahli Parlimen Iskandar Puteri itu berkata, ia boleh dilakukan di bawah artikel 40 dalam kurungan 2 kurungan B Perlembagaan Persekutuan jika Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob membubarkan Parlimen. Adakah Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong akan buat kali pertama dalam sejarah Malaysia tidak memberi perkenan untuk permintaan pembubaran Parlimen sekiranya Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob bertindak secara tidak bertanggungjawab tanpa mengambil kira kesan terhadap kerosakan harta benda dan kehilangan nyawa akibat musim tengkujuh dan bencana banjir untuk memohon pembubaran Parlimen. Kemungkinan ini perlu dipertimbangkan sekarang memandangkan yang Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi telah mengatakan bahawa para pemimpin UMNO bersedia untuk meredah banjir sekiranya PRU 15 diadakan musim tengkujuh dan semasa negara berhadapan dengan banjir. Katanya, tanpa Lim Kit Siang lagi, maafkan saya, Baginda mempunyai alasan munasabah untuk tidak memperkenankan pembubaran Parlimen sekiranya PRU diadakan pada masa musim tengkujuh. Artikel 40 dalam kurungan 2 kurungan B Perlembagaan Persekutuan memberikan kuasa budi bicara kepada yang di Pertuan Agong untuk tidak memperkenankan permintaan bagi pembubaran Parlimen dan cubaan mengadakan PRU ke-15 ketika mana negara berhadapan dengan musim tengkujuh dan bencana banjir tanpa mengambil peduli terhadap kerosakan harta benda dan kehilangan nyawa yang mungkin berlaku adalah sebab yang kuat untuk Baginda menolak permintaan pembubaran Parlimen ini. Seperti yang saya telah nyatakan sebentar tadi, pada tahun lepas negara menanggung kerosakan yang bernilai hampir 6.5 bilion ringgit Malaysia akibat bencana banjir di Lembah Kelang dan beberapa negeri di seluruh negara dengan jumlah 54 korban nyawa. Lim juga bertanya, sama ada Zahid masih berkeras untuk menggesa PRU pada musim tengkujuh tanpa mengambil kira kos harta benda dan nyawa manusia. Zahid sebelum ini dikritik kerana berkata Barisan Nasional bersedia mengharungi banjir jika PRU 15 diadakan pada musim tengkujuh. Susulan itu, Ahli Parlimen Ketereh Anwar Musa berkata
Kenyataan pengurusi Barisan Nasional itu telah disalah tafsirkan. Katanya, Zahid sebenarnya merujuk kepada kesiapsiagaan jentera pilihan Raya BN menghadapi PRU15 dalam apa jua keadaan. Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen Anda tentang isu pada kali ini. Ada 2 berita buruk untuk Zahid Hamidi. Pertama, Agung boleh mengisytiharkan darurat politik. Yang kedua, Agung juga boleh tidak memperkenankan pembubaran parlimen bagi mengelakkan berlakunya PRU masa musim tengkujuh dan untuk menyelamatkan harta benda dan yang lebih penting, nyawa rakyat Baginda. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.